نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di petang yang penuh limpah dan kurnia, kita dapat bertemu lagi di page live Pusat Pengajian Ruwaq Jawi dalam siri-siri kuliah online kita di bulan Ramadan dalam membicarakan satu kitab yang dikarang oleh Fadilat Dr. Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Naqsyabandi hafizahullah ta'ala, daripada kitab Al-Minahu Al-Ilahiyah fi Adabi Al-Islamiyah, kitab yang membicarakan mengenai adab-adab Islam, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia dan juga kepada seluruh makhluknya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah sebaik-baik ummah, khairul ummah. Kita adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebaik-baik rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya lah kita adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik akhlak yang perlu kita tunjuk, yang perlu kita pertontonkan, yang perlu kita halusi dan dalami dalam jiwa kita untuk kita menjadi seorang muslim, mukmin dan juga muhsin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari yang penuh mulia ini, kita sambung pembacaan kita majlis yang kelima mengenai adab-adab bersama ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam ataupun kemarin telah kita bicarakan mengenai adab-adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai kita pengikut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah kita mempunyai adab yang telah kita sebutkan pada semalam hari. Maka selepas kita penuh beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rentetan daripada adab selepas pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi adab rentetan yang akan menjadi wasilah kepada cintanya kita kepada baginda Nabi SAW. Wasilah Nabi SAW cinta kepada kita. Makanya tidak hanya pada Nabi, tidak hanya pada Rasul kita beradab, tapi dengan ahli keluarga baginda Nabi SAW bagaimana? Maka sebab itu guru kita Fadilat Dr. Syekh Hisham Kamil tulis di dalam kitabnya ini, lepas ada adab dengan Rasulullah SAW, ada pula ada adab bersama dengan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah golongan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi menyebutkan likulli syai' asas wa asasul Islam hubbus sahabi wa ahli baiti. Kata Nabi SAW, setiap sesuatu ada asas, ada tapak dia, ada permulaan, ada tunjang dia, ada ada akar umbinya. Maka akar umbi kepada Islam adalah mencintai sahabatku dan juga mencintai akan ahli keluargaku, kata Nabi SAW, yang diriwayatkan di dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi ahli keluarga Nabi SAW ni siapa? Persoalan kita sebelum kita masuk pada adab-adab kepada ahli keluarga Nabi SAW, kita kena tahu, kena mendalami sirah Nabi SAW dan juga asal-usul baginda Nabi SAW. Kemudian siapakah di kalangan ahli keluarga baginda Nabi SAW.
Jadi kita kena belajar, ambil kitab, kemudian kita kena dalami, tahu siapakah isteri-isteri baginda Nabi SAW, tahu siapa anak-anak baginda Nabi SAW, tahu cucu dan cicit baginda Nabi SAW. Ini tanda kita sedang menerusi satu perjalanan yang mulia, iaitu mengenali susuk tubuh baginda Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita juga mengenali susuk tubuh kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW. Maka dalam sejarah baginda Nabi SAW terhadap riwayat kehidupan baginda Nabi SAW, kita buat satu khulasah, iaitu ringkasan. Kita sebut satu persatu siapakah isteri-isteri baginda Nabi SAW. Kita mengambil keberkatan dalam majlis menceritakan tentang adat-adat ahli keluarga Nabi SAW ini. Kemudian siapakah anak-anak baginda Nabi SAW. Kemudian siapakah cucu baginda Nabi SAW. Kemudian siapakah cicit kepada baginda Nabi SAW. Ini 4 peringkat yang paling kurang kita kena tahu. Paling kurang kita tahu bilangan. Kalau kita nama mungkin akan tertukar, tapi bila kita menghafaz, bila kita mendalami, bila kita mengetahui, nak tahu itu tinggi, maka kita akan dapat bezakan. Yang satu si fulan, yang satu si fulan. Kadang-kadang nama sama, ada nama yang sama dengan cucu, ada nama yang sama dengan cicit. Jadi kita sebut satu persatu. Jadi isteri baginda Nabi SAW dalam kesepakatan ulama mengatakan 11 orang. Tidak termasuk Sayyidatuna Maryah Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ketika tersebut, Raja Muqawqis yang memerintah Mesir, yang menghadiahkan Maryah Qibtiyah kepada baginda Nabi SAW. Ini kemuliaan orang Mesir. Orang Mesir seronok sungguh apabila bercerita mengenai keturunan Nabi SAW, kerana di kalangan isteri Nabi SAW, di kalangan orang yang paling rapat dengan Nabi SAW ini, terdapat salah seorangnya orang Mesir, Maryah Qibtiyah Al-Masriyah. Dan lahir pula seorang anak kepada Nabi SAW yang bersama dengan Maryah Qibtiyah. Itu yang dinamakan Ibrahim. Namun sepakat ulama, isteri yang Nabi akad nikahnya dengan akad nikah ada 11 orang. Tidak termasuk Maryah Qibtiyah. Kalau termasuk Maryah Qibtiyah, jadi 12 orang. Jadi kalau kita baca kitab sirah, akan disebutkan bahawasanya isteri baginda Nabi SAW 11 orang. Isteri baginda Nabi SAW antaranya Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidatuna Hafsah bintu Umar Al-Khattab. Kemudian Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian Sayyidatuna Ummu Salamah atau disebutkan sebagai Hindun bintu Umayyah. Kemudian Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Ini tidak ikut turutan. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi SAW, siapakah Nabi kahwin dulu? Tentulah Nabi kahwin dulu dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini kita sebut secara umum. Kemudian yang seterusnya Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh. Kemudian Sayyidatuna Juwairiyah bintu Haris. Kemudian Sayyidatuna Safiyah bintu Hayy. Kemudian Sayyidatuna Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Yang terakhir Sayyidatuna Maimunah bintu Haris. Okey. Di sini 11 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ke-11 isteri Nabi SAW ini, Nabi SAW memperolehi anak daripada 2 orang isteri sahaja, iaitu daripada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid dan juga Maryah Qibtiyah. Namun Maryah Qibtiyah ini kita letak tidak termasuk dalam isteri-isteri Nabi SAW yang dengan akad nikah. Itu kita sebutkan sebagai kalau kita sebutkan sebagai hamba yang dihadiahkan kepada baginda Nabi SAW, dan di sana ada hukum hakam mengenai hamba apabila berlaku jima' di antara hamba dan juga tuan pemilik hamba tersebut, dia ada pergi tajuk lain. Jadi Ummul Walad, bila lahir seorang anak Sayyidina Ibrahim ini jadi Ummul Walad, maka terbebas akan Maryah Qibtiyah itu daripada kehambaan.
Itu tajuk lain yang perlu kepada perbincangan yang lebih detail, yang lebih dalam untuk kita mengetahui perjalanan Nabi SAW dengan Maria Qibtiyah dalam sejarah Nabi SAW. Secara ringkas saja kita sebutkan, daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha lahir 7 orang anak. Lahir berapa orang anak? 7 ke? 7 orang anak, ya betul. Yang pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Fatimah Zahra, Ruqayyah, Ummul Kalsum. Kemudian di kalangan anak ini kebanyakan anak Nabi SAW meninggal pada usia yang kecil. Meninggal pada usia yang kecil, yang kekal adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi keturunan Nabi SAW daripada anak hanya akan datang daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra pula berkahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian dapat pula berapa orang anak? 5 orang anak. Yang pertama Imam Hasan, Imam Husin, Muhsin, Zainab, Ummul Kalsum. Daripada 5 orang anak ni pula, iaitu cucu Nabi SAW, kiranya ada 2 orang sahaja, iaitu Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husin. Daripada Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husin ini barulah turunnya silsilah ahli keluarga Nabi SAW yang begitu ramai. Jadi daripada awal isteri Nabi 11 orang, kemudian anak 7 orang, kemudian cucu 2 orang. Daripada cucu inilah akan lahir cicit, kemudian daripada cicit ni baru bercambahnya ahli keluarga baginda Nabi SAW. Sayyidina Hasan diriwayatkan mempunyai berapa orang anak? 12 orang anak. Sayyidina Husin mempunyai 11 orang anak. 9 orang anak, minta maaf. Jadi Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husin, maka apabila kita bicarakan mengenai ahli keluarga Nabi SAW, tentulah ahli keluarga Nabi SAW ni sama ada daripada Sayyidina Al-Hasan ataupun Sayyidina Al-Husin. Jadi kita di bumi Mesir kebanyakan banyak daripada Sayyidina Al-Husin, banyak juga daripada Sayyidina Al-Hasan, tak terkira. Dan di Mesir, kehebatan Mesir, dia ada satu tempat ataupun organisasi Niqabatul Ashraf, tempat nak tasjil nama kita untuk cek sama ada kita itu keturunan Sayyidina Al-Hasan ataupun Sayyidina Al-Husin. Yang ini tidak ada di Malaysia. Jadi di Mesir terjaga akan silsilah keturunan mereka. Kalau dalam IC, dalam pasport mereka pun akan tertulis nama sampai 4, 5 nama kadang-kadang. Nama dia, nama ayah dia, nama tok wan dia, nama chair dia, nama nyang dia, duk ada dalam salah satu borang kalau mereka perlu kepada pendetilan terhadap seseorang tersebut. Daripada nama tersebut, mereka boleh cek dah, dia ni daripada keturunan yang mana. Ini kehebatan orang Mesir. Jadi Sayyidina Al-Hasan ada 12 orang anak, kemudian Sayyidina Husin ada 9 orang anak. Daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin inilah keluarnya, lahirnya begitu ramai akan ahli keluarga Nabi SAW. Kita sebut juga siapakah anak Sayyidina Hasan dan juga siapakah anak Sayyidina Husin. Alhamdulillah Maulana. Sebagai untuk mengambil berkat majlis kita apabila berbicarakan mengenai ahli keluarga baginda Nabi SAW. Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Zaid, Sayyidina Qasim, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Husin, Sayyidina Amru, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Yaqub, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Talha. Kemudian anak daripada Sayyidina Husin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ali Al-Kabir, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sangat makruf di kalangan kita, Sayyidina Umar, Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Sukainah, Sayyidatuna Zainab As-Sughra, Sayyidatuna Ummul Kalsum As-Sughra. Jadi ahli keluarga Nabi SAW yang hidup pada hari ini akan sampai kepada sama ada di antara 12 anak Sayyidina Al-Hasan ataupun 9 orang anak Sayyidina Al-Husin. 9 orang anak Sayyidina Al-Husin dan 12 orang anak Sayyidina Al-Hasan. Itu di antara nama-nama yang disebutkan ini adalah ahli keluarga Nabi SAW yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW. Di dalam
sejarah orang yang berada sekarang ni, iaitu masyayikh-masyayikh, para habaib, para ahli keluarga Nabi SAW yang ada sampai sekarang ini, lebih daripada 30 keturunan mereka yang sampai kepada Nabi SAW. Dan kebanyakan guru-guru kita di ruak Jawi juga, di antara mereka adalah ahli kalangan keluarga baginda Nabi SAW. Ini kemuliaan baginda Nabi SAW mewariskan anak cucu dan juga ahli keluarganya yang berpegang teguh dengan agama, sehingga mereka ini menjadi alim ulama di zaman hari ini, dan juga mengekalkan agama Islam itu dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kita tahun ini kita menerima banyak di kalangan guru-guru kita yang meninggal dunia. Guru kita di antara Syekh Syekh Sa'ad Jawish, guru kepada timbalan Syekh Ruwak kita, Syekh Harun Nizam. Kita menerima akan berita kabar sedih tersebut. Ahli keluarga Nabi SAW, alim hadis, kemudian akhlak dan juga tutur bicaranya bukan macam orang biasa. Seolah-olah memang ikut sungguh cara ataupun adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Seolah-olah pula kita lihat macam kita duduk dengan suatu orang yang lain daripada orang-orang yang biasa. Syekh Sa'ad Jawish, bila kita duduk dengan dia seperti datuk-datuk kita. Dia layan kita kalau kita jadi tetamu, walaupun dia seorang orang yang lebih berumur daripada kita. Kita pernah hadir ke rumahnya. Dia hidangkan air kepada kita. Dia hidangkan halawiyat, manisan kepada kita. Walaupun dia dalam keadaan uzur. Adabnya sangat tinggi. Ini ahli keluarga Nabi SAW. Dalam masa yang sama, di antara guru hadis yang besar di Al-Azhar Al-Sharif, yang besar di Jamiah Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Dan apabila kita menceritakan tentang Syekh Sa'ad Jawish ini, kita suka kongsi satu kisah yang sangat kita rasa boleh kita mengambil istifadah, mengambil kebaikan daripadanya. Iaitu Syekh Sa'ad Jawish satu ketika dia pergi ke Malaysia. Syekh Sa'ad Jawish suka sungguh dengan orang Malaysia, sebab orang Malaysia ini kata Syekh lemah lembut. Lemah lembut ni sifat peribadi Islam yang sejati. Islam tidak ajar kekerasan. Islam tidak ajar sifat yang keras, hati yang keras, tindakan yang keras. Islam ajar kepada kita adalah tindakan yang lemah lembut, hati yang lemah lembut, tenang, akal fikiran yang matang. Kita hanya berkeras dengan orang yang bermusuh dengan Islam. Kita berkeras dengan orang yang menentang Islam. Saat orang menentang Islam, masa itu kita berkeras. Sama dengan Nabi SAW. Saat orang mencaci menghina Islam, Nabi SAW akan berada di hadapan yang depan sekali, saf yang depan sekali, untuk mengatakan bahawa ini adalah bukan kebenaran. Jadi sesama Islam, sesama umat manusia yang lain yang tidak menentang Islam secara jahar, ini Nabi SAW akan melemah lembut. Maka sifat ini sifat diwarisi oleh ahli keluarga Nabi SAW. Jadi Syekh Sa'ad Jawish ini, apabila dia pergi ke Malaysia, satu ketika dia melalui kawasan yang terdapat banyak yang burung merpati. Ini diceritakan oleh kawan-kawan kita yang dekat dengan Syekh. Apabila sampai ke satu tempat yang banyak yang burung merpati, Syekh tengok burung merpati tersebut, kemudian Syekh menangis. Syekh terhenti dan menangis. Maka saat tersebut, kawan kita ini atau anak murid kepada Syekh tanya, kenapa Syekh berhenti kemudian menangis? Ada silap apakah yang kami ni? Tersilap adab sebagainya, bimbanglah, tiba-tiba Syekh menangis kan. Kemudian Syekh menyatakan bahawasanya, aku melihat burung-burung ini perlu kepada makanan. Tapi aku berjalan hari ni, aku lupa nak bawa duit untuk nak beli makanan beri kepada burung-burung ni. Disebabkan kelalaian aku ni, burung ni tak dapat makan daripada aku nak berikan makanan. Aku seolah-olah aku ni tidak berikan makanan, tidak ada belas kasihan kepada binatang burung-burung yang sedang mencari makanan ini. Sebab tu Syekh menangis. Allahu Akbar. Kalau kita tengok bagaimana seorang guru yang besar, seorang alim muhaddis menangis. Maksud kata, menangis ini tak boleh menangis kecuali hatinya lembut. Orang yang banyak menangis tanda hatinya lembut.
Orang yang boleh menitiskan air mata tanda hatinya tersentuh. Kita kalau tersentuh apa-apa terhadap hati kita, mata kita akan mengalir air. Tapi kalau tak tersentuh, tidak ada apa-apa perasaan ketika tersebut. Namun kadang-kadang manusia kita pada hari ini hanya menangis kerana dunia. Berapa ramai di kalangan kita menangis kerana akhirat. Berapa ramai yang kita hari ini menangis kerana kesukaan kita untuk melakukan amalan akhirat. Tapi hari ini kita menangis hilang motor, kita menangis hilang kereta, kita menangis hilang duit, kita menangis hilang dompet. Tapi kita tidak menangis betapa semakin nipisnya iman kita. Kita tidak menangis semakin hari semakin kurangnya amalan kita. Sebab tu sebagai tazkiyatun nafs, sebagai pembersihan kepada jiwa dan diri kita, dia ada satu slot yang dinamakan sebagai muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kamu muhasabahkan diri kamu sebelum kamu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan di antara adab-adab sebelum kita tidur adalah kita muhasabah diri. Macam mana cara nak muhasabah diri? Kita membuat perkiraan. Seolah-olah kita ni sebagai seorang peniaga kedai yang mana setiap hari kita akan tutup buku akaun kita, kemudian esok kita akan buka balik. Orang yang peniaga dia tak akan lupa untuk dikira duit yang dia berniaga, untung ke rugi. Pilihlah mana-mana kedai pun, tanya dia akan boleh bagi tahu. Kemarin untung, hari ni rugi, kemarin dulu untung, insya-Allah esok akan untung. 2 hari lepas tu sebelum tu rugi. Dia akan tahu ada hari dia untung, ada hari dia rugi. Ini nama dia apa? Ini nama dia muhasabah. Itu perniagaan. Tapi yang ni kita nak muhasabah diri kita. Amalan kita, kebaikan kita. Sebelum kita tidur, kita tengok, berapa amal ibadat yang telah aku lakukan. Bukan kita nak kira tu untuk kita nak kira berapa pahala yang kita dapat. Bukan hak tu maksudnya. Maksudnya, berapa banyak amal kebajikan yang kita buat berbanding dengan hari yang sebelumnya. Kemudian kita buat pada hari yang sebelum kita tidur tersebut untuk kita tambah pada hari berikutnya. Kemarin aku hanya sedekah 15 pound Mesir saja. Esok tak boleh 15, esok mesti 16. Kemarin aku sembahyang sunat hanya beberapa sahaja. Esok aku akan tambah lagi. Hari ni aku hanya melakukan kebaikan kepada orang lain hanya sekali saja. Esok aku nak kena buat 2 kali. Maksudnya nak bagi tambah amal kebajikan kita tersebut. Ini orang yang sentiasa nak membersihkan hati dia, sentiasa nak memperbanyakkan amalan dia. Berapa banyak aku selawat kepada baginda Nabi SAW. Kemarin Allahu Akbar 100 pun tak ada. Jadi muhasabah. Bila kita muhasabah, kita tahu Allahu Akbar, hari ni rupanya tak ada langsung selawat kepada baginda Nabi SAW. Bagaimana untuk esok? Kalau kita hanya melakukan perbuatan yang baik mengikut suka hati kita, makanya tidak akan bertambah. Kemungkinan akan berkurang. Sebab kita tidak buat perkiraan supaya amalan kita itu bertambah. Jadi baginda Nabi SAW ajar kita supaya kita muhasabah diri. Maka kita kembali balik pada tajuk kita yang kita cerita tadi, bahawasanya Fadilat Al-Syekh ini di kalangan ahli keluarga Nabi SAW, yang mana di Mesir yang mengenali beliau tidak akan satu orang pun yang akan mengatakan perkara yang buruk terhadap beliau. Rahimahullahu ta'ala Syekh Sa'ad Jawish. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau dan menempatkan kedudukan yang tinggi kepada beliau. Allahumma amin. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran mengenai ahli keluarga Nabi SAW, mengenai kemuliaan ahli keluarga Nabi SAW. Ayat yang paling masyhur yang kita selalu bacakan dalam wirid-wirid tahlil kita, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira wa yutahhirakum tathhira. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan segala ar-rijsa, iaitu keburukan. Ulama mengatakan ar-rijsa ini
maksudnya adalah dosa. Maksudnya adalah keburukan maksiat. Maksudnya adalah benda-benda yang disebutkan sebagai yang keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ahli keluarga Nabi SAW ini tidak akan terpalit dengan dosa, tidak akan terpalit dengan benda-benda yang keji, tidak akan terpalit dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan mereka, iaitu membersihkan hati-hati mereka dengan nurul iman. Yani pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli keluarga Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala meriwayat, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada baginda Nabi SAW akan ayat ini. Sampai saja ayat ini baginda Nabi SAW terus ceritakan kepada ahli keluarganya, supaya menjaga diri daripada melakukan sebarang benda yang tidak elok. Kerana apa? Ahli keluarga Nabi SAW adalah silsilah yang paling mulia, yang disebutkan sebagai silsilah zahabiyah. Silsilah yang keemasan, yang mana turun daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok pula ahli keluarga Nabi SAW ini, kata ulama, sesiapa yang mencintai mereka maka akan dicintai oleh Nabi SAW. Kata ulama juga, sesiapa yang muliakan mereka, mereka akan dimuliakan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Siapa meninggikan ahli keluarga Nabi SAW, Nabi SAW akan meninggikan mereka. Siapa yang bersambung silah hubungan dengan ahli keluarga Nabi SAW, maka Nabi SAW akan menyambung silah Nabi SAW dengan kita. Siapa yang berlemah lembut dengan ahli keluarga Nabi SAW, maka kita akan dilemah lembutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi tak maukah kita untuk menjadi manusia yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Nabi, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi, diberikan layanan yang lembut oleh Allah dan juga Nabi SAW. Tapi dengan syaratnya kita muliakan, kemudian kita cintai akan ahli keluarga Nabi SAW. Maka di dalam hadis Nabi SAW ada Nabi SAW menyuruh kita untuk iqtida, iaitu untuk kita mengikut jalan ahli keluarga Nabi SAW. Maksud ikut jalan ahli keluarga Nabi SAW, ahli keluarga Nabi yang mengikut jalan Nabi. Kita tak nafikan, bukan tak ada di kalangan akhir zaman ini dia silsilah dia ahli keluarga Nabi, tetapi dia tidak melakukan apa yang Nabi suruh, itu ada. Tapi yang tu kita tak mau pandang. Kita nak pandang akan manusia yang ahli keluarga Nabi SAW, yang mana mereka mengikut manhaj Nabi SAW yang ada pada bersama dengan kita pada hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, inni tarikun fikum as-saqalain. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat, dua perkara yang besar, dua perkara yang penting. Itulah kitabullah wa ahli baiti. Kitabullah wa ahli baiti, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan juga ahli keluarga aku. Maksudnya Nabi SAW memberitahu kepada kita, kalaulah bukan dengan jalan kita dengan Al-Quran dan juga jalan kita dengan ahli keluarga Nabi SAW, kehidupan kita itu akan menjadi susah. Susah dari segi apa? Dari segi manhaj kehidupan kita. Bagaimana kita nak hidup dalam keadaan panduan kita tidak ada, maka Nabi SAW tinggalkan panduan tersebut. Al-Quran panduan yang utama, kalamullah, kemudian ahli keluarga Nabi SAW adalah panduan kita yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya di sini seolah-olah Nabi nak beritahu kepada kita bahawasanya ahli keluarga Nabi SAW ini akan menjadi orang yang memacu Islam. Ahli keluarga Nabi SAW, ahli keluarga kerabat Nabi SAW ini orang yang akan menyambung perjuangan Nabi SAW sehingga kiamat. Sebab apa? Ini adalah hadis Nabi SAW yang jelas, yang ada dalam Sahih Muslim, yang ada dalam Musnad Imam Ahmad, Nasai dan juga Imam Tirmizi. Maksudnya di sini adalah hadis yang sahih. Makanya ahli keluarga Nabi SAW ini akan hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Maka agama ini akan dijaga oleh mereka. Agama ini akan dijaga oleh mereka. Jadi kita sebagai manusia biasa, tentulah kita nak mengikut Nabi SAW.
apabila kita nak mengikut Nabi SAW, seperti kita berada di akhir zaman ini, maka kita ikut ahli keluarga Nabi SAW yang mengikut cara Nabi SAW. Hari ini alhamdulillah kita di bumi Mesir, kita ada masyayikh yang kebanyakan mereka ahli keturunan Nabi SAW. Di Yaman kita ada para habaib yang banyak mereka adalah keturunan Nabi SAW. Di Indonesia ramai Sayyid, Habib dan juga sebagainya, keturunan Nabi SAW, yang hari ini mereka memegang amanah sebagai orang yang menyebarkan Islam dengan dakwah yang salimah, dakwah yang sahihah, dan dengan akhlak yang cukup-cukup terpuji. Kalau kita duduk dengan masyarakat, kalau kita duduk dengan alim ulama yang bergelar ahli keluarga Nabi SAW ini, kita akan rasa satu zauq, satu perkara yang baru, ataupun satu suasana yang kita katakan sebagai tak dapat kita jumpa di tempat yang lain. Mujalasah kita bersama dengan ahli keluarga Nabi SAW ini adalah nur yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita dah mula untuk mendekati akan ahli keluarga Nabi SAW, maka kita kena jaga adab-adab dengan mereka. Dalam hadis yang begitu panjang yang diceritakan dalam Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi letakkan satu bab dalam Riyadhus Salihin, itu bab ikram ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bab yang menceritakan tentang memuliakan ahli keluarga Nabi SAW dan juga kelebihan dan juga fadilat mereka. Jadi di dalam cerita tersebut Nabi SAW meriwayatkan ataupun bersabda mengenai satu hadis, inni tarikun fikum saqalain, ini disebutkan pula uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullahu fi ahli baiti, aku demi Allah aku ingatkan kalian tentang ahli keluarga aku. Maksudnya Nabi SAW tekan sungguh. Dalam hadis ni Nabi SAW tekan sungguh, lepas aku tak ada nanti ni, berpeganglah kalian dengan agama ini, mengikut sunnahku dan juga mengikut ahli keluarga aku. Jadi di sini ni nak menunjukkan bahawasanya keluarga Nabi SAW ini adalah mereka orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan akan membawa manusia kepada kebenaran. Hari ini kalaulah kita boleh, kita banyak duduk dengan ahli keluarga Nabi SAW. Kalau kita di bumi Malaysia ada di kalangan ahli keluarga Nabi SAW, di bumi Indonesia lagi lah banyak di kalangan keluarga Nabi SAW. Dan yang paling penting, apabila kita duduk dengan mereka, kita mengamalkan adab-adab bersama dengan mereka, seolah-olah kita duduk dengan Nabi SAW. Cinta kita kepada mereka seolah-olah kita cinta kepada Nabi SAW. Tahap adab yang kita berikan kepada mereka, kita berikan seolah-olah mereka ini adalah orang yang baginda Nabi SAW utuskan kepada kita, yang menjadi pengganti yang hidup pada zaman kita pada hari ini. Makanya ruh Muhammadi itu bersama dengan mereka, darah daging mereka adalah darah daging baginda Nabi SAW. Jadi tidak kenalah dengan orang yang mengatakan Nabi dah tak ada dah zaman kita, Nabi dah tak ada dah, kita dah tidak ada panduan, tak kena. Tidak kena ayat sebut. Kita masih ada ahli keluarga Nabi SAW. Kita masih ada panduan yang telah ditunjukkan oleh ahli keluarga Nabi SAW, yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam persoalan, ada orang tanya kita, bolehkah kita selawat selain daripada Nabi SAW? Jadi ayat ini, soalan ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita menunaikan sembahyang mesti dalam tasyahud yang terakhir kita akan berselawat kepada baginda Nabi SAW dan juga kepada ahli keluarga Nabi SAW. Bayangkan dalam sembahyang pun kita selawat kepada Nabi dan juga selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW. Menandakan apa? Menandakan ahli keluarga Nabi SAW ini adalah golongan manusia yang perlu kita memberikan penghormatan yang sangat tinggi. Jadi kita tengok sedikit beberapa adab yang telah disebutkan oleh guru kita dalam kitab ini terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Adab yang pertama, mencintai baginda Nabi SAW dengan niat mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Nampak? Kita cinta baginda Nabi SAW dengan niat kita mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Ini ada satu kesilapan. Maksudnya mencintai ahli keluarga Nabi SAW dengan niat mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Itu betul.
Kita kena tengok teks asalnya. Ini terjemahan mungkin ada tertinggal ataupun terjatuh perkataan ahli keluarga Nabi SAW. Maksudnya kita cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW dengan niat supaya kita dekat dengan Rasulullah SAW. Ini niat ni penting lah. Setiap perkara mesti lihat pada niat kita. Jadi apabila kita duduk dekat dengan ahli keluarga Nabi SAW, kita belajar untuk mencintai mereka, kita niatkan dalam tu untuk kita dapat cinta dan juga kita dekat dengan baginda Nabi SAW. Kemudian adab yang kedua, tidak mencampuri urusan mereka kerana marahnya mereka merupakan kemarahan baginda Nabi SAW. Maksudnya apa? Jangan kita membuatkan ahli keluarga Nabi SAW marah kepada kita. Jadi ini adab, bukan kita nak sebutkan bahawasanya terhadap ahli keluarga Nabi saja kita jangan bagi mereka marah. Terhadap orang lain pun kita kena beradab begitu. Tapi nak beritahu bahawasanya kalau dengan ahli keluarga Nabi SAW kena lebih berhati-hati. Nak buat satu perkara kena lebih berhati-hati. Nak buat satu perkara kena lebih ihtiram, kena lebih menghormati. Ini salah satu jalan untuk kita menunjukkan adab kita terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, bacalah tentang ahli keluarga baginda Nabi SAW, maka kita sering mengenali. Ini guru kita sebutlah dalam kitab. Kita kenal para pemain bola dan juga sebagainya, para penyanyi, kita tahu sejarah mereka, pekerjaan mereka. Tapi bagaimana kita tidak mengetahui akan orang-orang ahli keluarga Nabi SAW. Manusia yang Allah Ta'ala golongkan golongan yang mulia, iaitu keturunan Nabi SAW, kita tidak tahu mereka, tak kenal nama mereka. Seperti kita sebutkan tadi, berapa isteri baginda Nabi SAW, berapa orang anak baginda Nabi SAW, berapa orang cucu baginda Nabi SAW, berapa orang cicit Nabi SAW. Tu kita tak tanya lagi tarikh lahir Sayyidina Hasan bila, tarikh lahir Sayyidina Husin bila, tarikh wafat Sayyidina Hasan, tarikh wafat Sayyidina Husin, kehidupan mereka ketika hayat mereka bagaimana. Satu persatu perlu kita baca. Kadang-kadang kita boleh baca novel untuk kita habiskan, untuk kita mengetahui satu perkara. Tapi bila kita menceritakan tentang syakhsiah peribadi agung ahli keluarga Nabi SAW, kadang-kadang kita kesampingkan sedikit bab tersebut. Jadi pada hari ini kita boleh mengambil satu muhasabah supaya kita nak duduk dekat dengan Nabi SAW, maka wasilahnya ahli keluarga Nabi SAW yang ada di zaman kita. Yang ada di zaman kita. Kita seperti ulama mengatakan kepada kita, nahnu nuhibbu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin lasna syiah. Yang ni nak beritahu bahawasanya bila cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW ni, kadang-kadang orang tuduh kita syiah. Jadi para ulama bagi ibarat kepada kita, kami cinta sungguh-sungguh ahli keluarga Nabi SAW, tapi kami bukan syiah. Kerana syiah terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Daripada terkeluar daripada pahaman yang asal, daripada terkeluar daripada pahaman yang sebenarnya yang mengikut imam-imam mazhab dan juga imam di dalam akidah, secara kefahaman mereka terhadap agama Islam yang ada pada hari ini. Kemudian adab yang seterusnya, kata guru kita, ceritakan kepada anak-anakmu sirah mereka, kelebihan mereka. Ini di antara perkara yang jarang kita lakukan. Kadang-kadang anak kita nak tidur, kita boleh cerita tentang Santa Claus. Kita boleh cerita tentang cerita pari-pari dan juga sebagainya. Tapi kenapa kita tidak gantikan cerita-cerita tersebut dengan cerita-cerita ahli keluarga Nabi SAW? Di Mesir kita ada Sayyidah Nafisah, Nafisatul Almi, merupakan keturunan Nabi SAW yang datang ke bumi Mesir, yang memberikan satu nikmat kepada orang Mesir. Ketika saat Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha datang ke bumi Mesir, diceritakan tentang karamat Sayyidah Nafisah, diceritakan tentang ketinggian ilmu Sayyidah Nafisah. Al-Imam Al-Syafi'i di antara gurunya adalah Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, iaitu ahli keluarga Nabi SAW. Imam Al-Syafi'i juga daripada keturunan baginda Nabi SAW, Al-Qurashi. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis akan lahir seorang daripada Bani Quraisy, yang mana dia ini adalah orang yang mana akan menyebarkan seluruh ilmu ke seluruh pelosok dunia. Bila kita lihat dan kaji bahawasanya orang tersebut adalah Al-Imam Syafi'i, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hadis berikut. Jadi
ahli keluarga Nabi SAW terdapat hadis yang begitu banyak yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai kemuliaan ahli keluarga Nabi SAW. Kita bacakan beberapa hadis mengenai ahli keluarga Nabi SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Iaitu kita dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW melalui ahli keluarga Nabi SAW. Kata Sayyidina, riwayat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanqati'u yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Di hari kiamat esok ni habis, semua terpotong, semua terputus, kecuali sebab aku, yang orang yang rapat dengan aku dan juga orang yang dinisbahkan kepada aku, iaitu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita nak abang kata bahawasanya di hari kiamat kelak, orang yang tidak akan putus pertalian darah mereka adalah ahli keluarga Nabi SAW, menunjukkan kepada kita bahawasanya mereka ini dimuliakan oleh Allah SWT di dunia dan juga dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Kemudian riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap ahli keluarga aku selepas daripada aku. Maksudnya sebaik-baik manusia yang ada selepas baginda Nabi SAW adalah mereka yang melakukan kebaikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Maka kita nak jadi orang yang terbaik, kita nak jadi orang yang disebutkan sebagai mengikut manhaj baginda Nabi SAW, maka kita kena ikut juga manhaj ahli keluarga Nabi SAW. Kita menjadikan mereka iqtidaan, kita jadikan mereka sebagai orang yang kita sandarkan, supaya mereka ini akan menjadi syafaat kepada kita. Mereka ini akan menjadi wasilah untuk kita sampai kepada cinta Allah dan juga cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita suka nyatakan bahawasanya apabila kita mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah bermulalah episod ataupun alamat kita akan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menafikan kita cinta Nabi SAW, dalam masa sama kita cinta juga kepada ahli bait Nabi SAW. Orang yang bercinta Nabi SAW, dalam masa yang sama dia akan mencintai ahli keluarga Nabi SAW. Pada hari ini kita suka untuk kita sebutkan bahawasanya kita duduklah dengan alim ulama, bermujalasahlah kita dengan alim ulama, dalam masa yang sama kita bermujalasah dengan ahli keluarga Nabi SAW yang ada di zaman kita ini. Sebab apa? Setiap zaman ada ahli keluarga Nabi SAW. Dan pada hari ini kita berada dengan ahli keluarga Nabi SAW. Kalau kita pelajar-pelajar di bumi Mesir, boleh cari guru-guru kita yang mana mereka ini bernasabkan kepada Sayyidina Al-Hasan, yang bernasabkan kepada Sayyidina Al-Husain. Di antara doktor yang mengajak di Ruwaq Jawi, Syekh Jamal Faruq mengajak di Ruwaq Jawi, Al-Hasani. Kemudian Syekh Said Shaltut Al-Hasani, guru kita dalam fiqh dan juga usul fiqh. Guru kita di Muqattam, Syekh Yusri Rushdi hafizahullah ta'ala, juga Al-Hasani. Syekh Sa'ad Jawish, ada anaknya Syekh Ahmad Al-Husaini yang mengajar di Ruwaq Jawi. Guru kita, guru Quran kita Syekh Ashraf Hamid Hasanain, yang juga adalah daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak guru-guru kita yang ada di bumi Mesir ini yang mana keturunan mereka adalah keturunan baginda Nabi SAW. Maka kita duduk dengan mereka, beradab dengan mereka, mengambil ilmu daripada mereka. Kemudian kita mengikuti jejak langkah mereka yang mana nampak dengan mata kepala kita. Dalam masa sama kita meraihkan segala keperluan yang mereka perlukan. Kita meraihkan apa sahaja kehendak mereka, supaya kita meletakkan bahawasanya kita buat ni kita akan dapat cinta Nabi SAW. Kita duduk dengan ahli keluarga Nabi SAW ini, kita akan dapat cinta Nabi SAW. Kita melakukan perkara yang baik kepada mereka, seolah-olah kita telah berkhidmat kepada baginda Nabi SAW. Kita disuruh untuk berkhidmat kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara umat Nabi Muhammad SAW tersebut, yang paling tinggi kedudukannya adalah ahli keluarga baginda Nabi SAW. Moga-moga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan masuk pada perjumpaan yang depan nanti adalah adab-adab
tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ni kita akan sentuh panjang sikit, masa kita tak cukup kalau nak sentuh pada hari ini. Adab-adab dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hari ini ramai orang menceritakan tentang kedudukan para sahabat, kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedudukan Sayyidina Umar Al-Khattab, kedudukan Sayyidina Osman, kedudukan Sayyidina Ali, kedudukan Sayyidina Muawiyah. Dan para sahabat ni, mereka ni ada berkhilaf. Jadi bagaimana kita nak beradab dengan mereka? Kita bukan para sahabat, tapi bagaimana kita nak berta'amun, nak bermuamalah dengan para sahabat apabila kita bicarakan tentang para sahabat. Kita membaca hadis Nabi SAW, semuanya diriwayatkan oleh para sahabat. Bagaimana kita tidak beradab dengan para sahabat? Bagaimana kita nak dapatkan hadis Nabi SAW yang kita baca pada hari ini kalau kita menolak para sahabat? Maka insya-Allah kita akan sentuhkan dalam adab-adab kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Jadi seminit yang terakhir kita suka kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita Ruwaq Jawi masih di dalam usaha untuk mendapatkan dana, untuk mencukupkan dana kita untuk membeli imarah ataupun bangunan yang hari ini kita sangat-sangat perlukan untuk aktiviti pengajian kita, untuk keselesaan kepada guru-guru, keselesaan kepada pelajar. Kita akan ada maktabah, tempat kitab yang kita akan letakkan dijadikan rujukan kepada para pelajar. Kita akan adakan pejabat di bangunan tersebut. Semua perkara tersebut memerlukan kepada dana, memerlukan kepada kos wang ringgit. Jadi kita pohon kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam Ramadan yang berbaki ini, kita kejarlah fastabiqul khairat yang ada di bulan Ramadan ini. Kebaikan kita nak buat sebanyak-banyak kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah kita bersedekah. Dan saya sangat menganjurkan kepada tuan-tuan yang memerhatikan live ini ataupun boleh kongsi kepada orang-orang yang lain supaya turut menyumbang kepada Ruwaq Jawi, turut infak kepada Ruwaq Jawi untuk pembelian bangunan ini, yang mana bangunan ini akan digunakan 100% kepada ilmu, khidmat kepada ilmu dan juga ulama dan juga talabul ilmi. Sangat-sangatlah besar akan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kita akan dapat bangunan ini, kemudian kita akan imarahkan bangunan ini dengan ilmu dan juga ulama, dan juga kita memberikan kesesaan kepada pelajar. Itu adalah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Sesiapa yang memberikan kebaikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, maka Allah SWT juga akan memberikan kebaikan kepada dia. Moga-moga kita di kalangan golongan tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min taufiq wal hidayah, Allahumma ja'alna min ahli jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akramal akramin ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan kurang daripada kebodohan dan juga kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.